Hai para pelajar, dalam video ini saya dan ahli kumpulan saya akan membincang tentang tingkatan 4 bab 6 asid, base dan garam. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hunsu N, ialah pelajar sarjana muda sains dalam pendidikan Major Kimia dari Universiti Malaya. Video ini dihasilkan untuk projek kos GIG 1005 Social Engagement. Berikut ialah ahli-ahli kumpulan saya iaitu Ng Yue Yun, Wu Yuan, Teo Yan Jie, dan Wong Xin Hui. Topik pertama yang dibincangkan dalam video ini ialah 6.3 kekuatan asid dan alkali. Asid dibahagikan kepada dua jenis iaitu asid kuat dan asid lemah. Asid kuat mengion dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Darjah penceraian asid kuat dalam air adalah tinggi. Nilai pH-nya ialah 1:2. Contoh asid kuat ialah asid hidroklorik HCl. Seterusnya, asid lemah mengion dengan separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Darjah penceraian asid lemah dalam air ialah rendah. Nilai pH-nya 3-6 dan contoh asid lemah ialah asid etanoik. Alkali terdapat dua jenis iaitu alkali kuat dan alkali lemah. Alkali kuat mengion dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Darjah penceraian dalam air tinggi dan nilai pH-nya 13-14. Contoh alkali kuat ialah larutan natrium hidroksida NaOH. Seterusnya alkali lemah. Alkali lemah mengion dengan separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Darjah penceraian dalam air yang rendah dan nilai pH-nya 8-12. Contoh alkali lemah ialah larutan amonia. Pernahkah anda berfikir tentang sifat-sifat asid dan alkali? Kedua-dua asid dan alkali mengalirkan arus elektrik dan mengapis. Perbezaannya ialah asid rasa masam menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan nilai pH-nya kurang daripada 7. Manakala alkali, dia rasa pahit dan licin pada sentuhan, menukarkan kertas litmus merah kepada biru dan nilai pH-nya lebih daripada 7. Selepas perbincangan sifat-sifat asid dan alkali, pasti pelajar-pelajar ada gambaran yang lebih jelas. Jom kita sambung perbincangan topik kedua iaitu 6.4 sifat-sifat kimia asid dan alkali. Terdapat 3 sifat kimia asid. Yang pertama, asid bertindak balas dengan base untuk menghasilkan garam dan air. Terdapat dua jenis tindak balas iaitu asid dengan oksida logam dan asid dengan hidroksida logam. Sebagai contoh, tindak balas 2 mol asid klorida dengan zinc oksida akan menghasilkan zinc klorida dengan air. Manakala ni, asid tindak balas dengan hidroksida logam menghasilkan garam dengan air. Garam merupakan hasil tindak balas. Garam dibahagikan kepada garam larut atau tidak larut dalam air. Semua garam mengandungi nitrat, amonium, natrium dan kalium larut dalam air. Senang sahaja untuk ingat yang mana garam larut. Ingat NO anak. NO ialah simbol nitrat, A ialah untuk amonium, ni amonium, dan A untuk natrium dan K untuk kalium. NO anak larut dalam air. Seterusnya ialah tindak balas asid dengan logam reaktif yang menghasilkan garam dan gas hidrogen. Sini beberapa contoh. Asid dengan logam reaktif menghasilkan garam, hidrogen. Ini pun sama. Adakah semua garam daripada contoh ini akan larut dalam air? Tengok ni. Semua garam yang mengandungi sulfat larut dalam air kecuali plumbum B, barium B dan kalsium C. So ni PBC. PBC ni persatuan bahasa Cina tidak larut dalam air. Sifat kimia asid yang terakhir ialah tindak balas asid dengan karbonat logam yang menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan air. Contohnya, ni, asid dengan karbonat logam menghasilkan garam, karbon dioksida dan air. Ini sama juga ya. Tindak balas asid dengan karbonat logam akan menghasilkan garam yang mengandungi karbonat. Semua garam yang mengandungi karbonat tidak larut dalam air, kecuali amonium, natrium dan kalium. Listan ni anak. Pada sifat asid pertama tadi, kita kan dah tahu NO anak larut dalam air kan? Sekarang ni, garam anak karbonat je yang larut dalam air. Seterusnya, mari kita lihat ketiga-tiga sifat kimia alkali. Pertama, apabila alkali bertindak balas dengan asid, ia akan menghasilkan garam dengan air. Sebagai contoh, kalium hidroksida dengan 2 mol asid hidroklorik akan menghasilkan kalsium klorida iaitu garam dengan 2 mol air. Kedua-dua contoh ini menghasilkan garam klorida. Semua garam yang mengandungi klorida akan larut dalam air kecuali plumbum P, argentum A dan mercury Hg. Okey, kamu boleh
Ingat, ni PAM ke atau PAH ke? PAH untuk HG kan, H. Suka hatilah yang mana-mana lebih senang untuk ingat. Okey. Seterusnya, alkali bertindak balas dengan garam amonium akan menghasilkan garam, gas amonia dengan air. Sini dua contoh ini. 2 mol natrium hidroksida dengan amonium sulfat, iaitu garam amonium lah, akan menghasilkan natrium sulfat, garam, 2 mol amonia dengan 2 mol air. Sama juga dengan ini alkali bertindak balas dengan garam amonium akan menghasilkan garam, gas amonia dan air. Selepas belajar ketelarutan garam dalam air, jom kita cuba jawab soalan ini. Adakah garam natrium sulfat dan kalium kloridal garam larut atau tidak larut dalam air? Jawapannya ialah garam larut dalam air. Ini sifat kimia yang terakhir. Alkali bertindak balas dengan ion logam akan menghasilkan hidroksida logam tak larut yang tidak larut ya, dan ket ion daripada alkali. Contohnya, natrium hidroksida dengan ion magnesium menghasilkan magnesium hidroksida dan ion natrium. Tengok, ni dah bertukar. Ni Na menjadi Mg, Mg masuk dalam ni. So, Na keluar, ket ion keluar. Okey, satu soalan ringkas. Zinc oksida, plumbum oksida dan kalsium oksida. Adakah mereka garam larut atau tidak larut dalam air? Jawapannya, zinc oksida dan plumbum oksida ialah garam tidak larut dalam air. Tetapi, kalsium oksida ia larut sedikit. So, kalsium oksida ialah garam larut. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Wong Xinghui dan saya adalah pembentang yang kedua. Sekarang saya akan sambung bahagian pengiraan dalam bab ini. Baiklah, marilah kita mula dengan tajuk kepekatan larutan aqueous. Marilah kita lihat pada definisi kepekatan sesuatu larutan. Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan yang biasanya dalam 1 dm padu larutan. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Terdapat dua formula yang boleh digunakan untuk mengira kepekatan. Macam mana tahu bila nak guna formula apa? Biasanya soalan akan bagi tahu. Kedua-dua formula ini akan memberi jawapan dalam unit yang berbeza. Untuk mengira kepekatan dengan menggunakan formula pertama, kita perlu bahagikan jisim zat terlarut dengan isi padu larutan. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan dalam unit gram per dm padu. Manakala bagi formula yang kedua, kita perlu bahagikan bilangan mol zat terlarut dengan isi padu larutan untuk mendapat kepekatan atau kemolaran dalam unit mol per dm padu. Seterusnya, marilah kita lihat hubungan antara kepekatan dengan kemolaran. Kepekatan dalam unit gram per dm padu boleh dikukuhkan kepada kemolaran dengan bahagikan kepekatan dalam unit gram per dm padu ini dengan jisim molar. Manakala kalau nak tukarkan kemolaran kepada kepekatan dalam gram per dm padu, kita perlu darabkan kemolaran dengan jisim molar. Marilah kita cuba soalan yang berkaitan dengan kepekatan dan kemolaran. Soalan pertama, kamu boleh postkan video ini untuk baca dan cari jawapan bagi soalan ini. Mula-mula kita perlu gariskan atau bulatkan maklumat penting yang terdapat pada soalan ini. Dalam soalan ini, maklumat yang penting ialah jisim zat terlarut, isi padu larutan dan kemolaran. Berdasarkan maklumat yang kita ada, kita dapat cari kepekatan natrium hidroksida dalam gram per dm padu dulu. Lepas tu, kita akan dapat tukarkan jawapan ini kepada kemolaran itu dalam unit mol per dm padu. Untuk tukar jawapan kepada kemolaran, kita boleh bahagikan kepekatan dengan jisim molar. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan 0.125
mol per dm padu. Seterusnya, kita boleh cari bilangan mol zat larut iaitu N sama dengan LV daripada formula kemolaran, dan kita perlu pastikan isi padu larutan adalah dalam unit dm padu. Sekarang marilah kita cuba cari bilangan mol dalam soalan yang berikutnya. Pertama sekali, kita perlu kena pastikan dahulu maklumat yang penting dalam soalan ini, iaitu bilangan mol asid sulfurik yang perlu dicari, isi padu larutan asid sulfurik serta kemolaran asid sulfurik. Kita boleh guna formula N sama dengan MV dan gantikan nilai yang kita dapat daripada soalan ke dalam formula ini untuk mencari bilangan mol. Dan yang paling penting, kita perlu pastikan isi padu dalam unit dm padu. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan bilangan mol ialah 0.2 mol. Seterusnya, kita belajar pula larutan piawai. Larutan piawai disediakan melalui pencairan larutan aqueous. Selepas pencairan, kepekatan larutan akan berubah, manakala bilangan mol zat terlarut tidak akan berubah. Bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan adalah sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Dengan ini, ujilah formula M1V1 sama dengan M2V2. M1V1 ialah bahagian bagi sebelum mencairkan, manakala M2V2 ialah bahagian bagi selepas pencairan. Sekarang, marilah kita cuba soalan yang berkaitan dengan pencairan. Contoh soalan ni, dia nak hitungkan isi padu asid nitrik. Pertama sekali, kita perlu seraikan semua nilai bagi M1, V1, M2 dan V2. Seterusnya, kita kena cari V1. Kita akan tuliskan formula M1, V1 sama dengan M2, V2 dan gantikan semua nilai ini masuk dalam formula. Lepas tu, kita akan dapat V1 dalam dm padu. Tapi, soalan dia minta dalam unit cm padu. Jadi kita kena daratkan jawapan itu dengan 1000 dan akhirnya kita akan dapat 625 cm padu. Sekarang marilah kita belajar peneutralan. Marilah kita lihat pada definisi peneutralan. Peneutralan merupakan tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Sekarang marilah kita lihat cara menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan peneutralan. Soalan yang akan bagi satu tindak balas dan kita boleh dapat A mol dan B mol daripada persamaan tindak balas itu. Lepas tu A mol dan B mol akan digantikan dalam formula ini, iaitu MaVa bahagi MbVb sama dengan A bahagi dengan B. Ma iaitu kemolaran asid A, Va iaitu isi padu asid N, manakala Mb ialah kemolaran alkali B dan Bb ialah isi padu alkali. Sekarang marilah kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan peneutralan. Kita kena pastikan maklumat yang penting dalam soalan ini. Lepas tu kita tuliskan persamaan bagi tindak balas ini. Berdasarkan maklumat yang diberi, kita kena cari Vb, iaitu isi padu barium hidroksida. Jadi kita kena gantikan nilai lain dalam formula dan akhirnya kita akan dapat Vb sama dengan 125 cm padu.
Nah, biasanya jika soalan beri isi padu dalam sentimeter padu, jawapan kita juga dalam sentimeter padu kecuali soalan minta kita cari isi padu dalam DM padu. Kita baru tukarkan kepada DM padu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.